Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawatul karim syahra wa hawla alfa alfin ala rasuli mu'alla salawatul karim syahra wa hawla alfa alfin ala rasuli mu'alla ya Allah ya Allah, sama-sama ya Allah ya Allah, ya Allah ya Allah, ya Fatahu ya Alim iftah qulubana futuhal arifin ya Allah ya Allah, ya Allah ya Allah, ya Fatahu ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, maka pada malam ini sama-sama kita dipertemukan di Masjid Pro 2 dan seluruh ahli qaryah, ahli jawatan kuasa dan tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu ayah yang didoakan kebaikan dunia dan akhirat seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini insya-Allah kita akan membawakan satu tajuk, mudah-mudahan ianya bermanfaat untuk kita bersama. Andainya ini Ramadan yang terakhir. Mutakhir ni kita lihat pihak masjid, penganjur, mana-manalah acara kuliah, penganjur makin kreatif dalam memberikan tajuk-tajuk kuliah demi untuk memancing hati-hati jemaah untuk datang dan dengar. Banyak tajuk-tajuk yang diberikan pada saya yang bila saya dengar saja tajuk tu, wow, dia ada wow, bukan alif, wow, dahsyat tajuk-tajuk dia. Macam kita malam ni, andai ini Ramadan terakhir, ada yang marhaban ya Ramadan, Ramadan kau tunggu aku datang, kau tak datang aku tunggu, macam-macam terbalik. Ada yang 30 hari mencintaimu Ramadan, habis macam-macam. Dan macam filem lah, muzjo yang ceramah tu bukan Zul Yahya tu je, Zul Yahya pula, Zul Arifin salah Zul. Tapi kok mana sekalipun, ini semua satu usaha yang bagus demi untuk nak meraih minat di kalangan ahli qaryah, jemaah kita. Dan sebelum saya terlupa ni, penonton-penonton, pelayar-pelayar, follower, viewer, share yang menonton di rumah sana, ada rezeki marilah ke masjid, takkan baring tengok di rumahnya sambil makan krepek. Untunglah awak, kita duduk sini semua bertopeng, semua duduk dengar khusyuk. Yang duduk di rumah makan bahulu, relax, ada rezeki mari ke masjid ni dengan mematuhi SOP yang telah digariskan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum terlupa, sahabat saya Saiful ada, Ustaz Ashraf pun ada di belakang sana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian,
Bila kita sebut tentang yang terakhir, tak kisahlah Ramadan ke, apa sahajalah saat dan ketika dalam hidup, bila sebut saja yang terakhir, artinya kehidupan ini hanyalah sementara. Dunia ini hanya sementara. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua kan tak ingat dah tuan-tuan, sambung sendirilah YouTube nanti cari. Semua kan mati. Yang ceramah ni pun sama, yang mendengar pun sama, tapi biasa yang pergi dulu yang dengar. Wallahu a'lam lah tuan-tuan. Tetapi dalam kehidupan kita, kita diajarkan bahawa dalam hidup ada 3 perkara yang kita takkan boleh pasti. Dalam hidup ada 3 perkara kita takkan boleh pasti, confirm itulah dia akan jadi. No, tak ada orang boleh confirm 3 perkara. Apakah 3 perkara tersebut tuan-tuan? Pertama sekali, benda tak boleh nak pasti, nak janji, nak confirm benda tu boleh akan berlaku. Yang pertama sekali adalah tentang rezeki. Rezeki benda yang tak boleh nak kita pasti. Ya, rezeki telah dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi, semut, belalang, apa segala binatang dalam laut, dalam atas darat, atas gunung, di langit sana, semuanya telah dijamin rezeki. Banyak sikit itu kuasa Allah, tapi pasti dijamin. Banyak sikit itulah persoalannya. Macam kita tuan-tuan, rezeki benda tak boleh nak pasti. Ada orang kerja dah lama tak naik-naik pangkat, duduk situ kan, istiqamah, maintain. Ada orang baru kerja, laju dia naik, kejap kiri, kejap kanan, naik lagi. Dah patut berhenti dah, sambung kontrak. Kata orang, rezeki dia lah. Mari duduk dengar ceramah, tiba pihak masjid kata, tuan-tuan malam ni jamuan tak ada, balik makan sendiri di rumah. Yang tu pun redha tuan-tuan. Saya pun tak tahu lah tuan-tuan ni senyum ke tidak, mulut bertutup, mata je lah kecil. Ada rezeki, duduk di meja makan, kedai makan, mana-mana restoran, makan, bajet ini 100 ada ni, makan banyak, mentang-mentang nak puasa tak lama, dia balas dendam dulu, makan banyak-banyak sikit. Masa nak bayar kat cashier, budak cashier tu kata, pakcik punya meja ada orang bayarkan. Pakcik punya meja ada orang bayarkan. Itu namanya rezeki, tuan-tuan. Benda tak boleh jamin, benda tak boleh nak agak. Malam ni agak ada orang belanja kot, belum tentu. Tentang kita belanja orang, mungkin nampak ada seorang ustaz pakai baju pink, kopiah putih, duduk makan seorang. Sian, ustaz tu seorang-seorang datang, kita tolong bayarkan. Ingatkan ustaz tu bayar, kita bayarkan ustaz tu pula. Rezeki benda tak boleh nak jamin. Ada orang meniaga nasi lemak dalam 3-4 gerai, ada satu gerai tu berbaris panjang, orang beratur, betul tak? Padahal masing-masing semua nasi lemak. Rezeki berbeza-beza. Pertama, benda tak boleh nak jamin, rezeki. Yang kedua, benda yang tak boleh nak dipastikan dalam hidup adalah tentang jodoh. Jodoh benda tak boleh pasti. Sebab apa tuan-tuan? Benda tak boleh nak dipastikan. Bercinta dengan orang jauh, orang selatan, jauh cinta, lalah menikah orang belakang rumah. Nikah belakang rumah. Kalau aku tahu menikah orang belakang rumah daripada dulu, tak menghabis duit top up, belanja lah, bawa dating lah apa, letih lah. Rupanya belakang rumah menikah. Bercinta ni ataupun jodoh ni benda misteri, benda tak boleh nak jangka. Ada orang kadang, saya di perumahan saya tu, ada perumahan saya ramai geng-geng pencen, duduk dengan ceramah bengkok semua tu. Itu tanda orang pencen. Jadi bila seorang ni dia duda tu kematian isteri dia, kanser apa, limfoma, wallahu alam lah, ada kanser itu, meninggal. Jadi kami geng-geng surau semua ngusik, Haji carilah. Haji ni orang kata apa, macam James Bond, makin tua makin laku. Dia kata, tak ada ustaz, ini semua dunia saja. Menikah sekejap lagi, mana semayang sunat i'tikaf pun tak ada dah, kalut semua tak tahu. Akhirat.
Tak lama selepas tu, kami semua dapat grup WhatsApp jemputan walimatul urus. Siapa dia? Siapa menikah? Yang akhirat. Yang tadi kata akhirat tadi tu menikah juga. Menikah, dia buy one free four. Nikah janda, anak 4 dah, memang ada 4 dah, buy one free 4. Anak tu, oh ya Allah, Haji apa cerita? Ini semua jodoh lah Ustaz. Oh hari tu ya kata tak mau lah apa semua. Dia misteri, tak boleh nak janji juga tuan-tuan. Dan yang ketiga, perkara yang misteri tak boleh nak pasti dalam hidup kita, yang ketiganya adalah kematian. Mahupun hayat, mahupun umur, dia adalah perkara yang misteri dalam hidup. Tak boleh nak jamin, tak boleh nak jangka. Monyet kuat bergayut panjat sana sini, paling panjang umur seekor monyet 40 tahun. Kuda kuat berlari, ni tak tahulah, wallahualam kuda mana, padi ke, kuda Rusia ke, kuda Jerman, tak tahulah. Tapi asal kuda, paling panjang umur seekor kuda 25 tahun. 25 tahun. Yang cergah tu paling lama 25 ya. Arnab paling panjang umur 8 tahun. Ada kata lebih sikit. Itu kan. Itu cergah tu. Tapi kura-kura terhegeh-hegeh lah berjalan tuan-tuan. Daripada hujung sana ke hujung sana, minggu depan baru sampai. Lambat kan? Lembab kan? Tapi umur seekor kura-kura boleh menjangkau 150 tahun. Daripada zaman Jepun dah balik dah, dia duduk hidup terhegeh-hegeh berjalan. Apa saya nak bagi tahu tuan-tuan, yang duk kayuh basikal, yang duk hiking panjat gunung, lu jangan sembang sangat. Kata umur lu panjang sangat. Oh, pandang orang mari ke masjid jalan bengkok-bengkok, kata tak lama dah Pak Haji tu. Entah kau pergi dulu makan vitamin makjun lah, makan apa segenggam suplemen, belum tentu. Betul tak? Berapa ramai kita tengok orang nampak loh, bukan muda lagi dia, meninggal dah, meninggal. Tapi rahsia Allah kan. Tengok ada seorang Pak Haji tu mai kadang dengar ceramah, kita tengok Allah kesian kat dia. Dengar ceramah, daripada penceramah tu bagi salam pejam. Tak tahulah hidup ke meninggal, pejam panjang. Tapi sihat je, mari semayang juga. Ada orang kadang kita dengar dia batuk daripada luar lagi. Dalam hati kita kata Pak Haji ni tak lama dah hidup ni. Rupa dia duk hidup lagi. Hak muda-muda, hak duk geng futsal semua ni, hak duk gelak kat orang ni, meninggal dulu. Rahsia Allah. Sebab itu dalam banyak-banyak bab rahsia Allah ini, kematian adalah perkara yang sangat dititik beratkan oleh orang-orang soleh terdahulu, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi tuan-tuan sampai menyebutkan bahawa tuhfatul mu'min al-maut. Nabi kata hadiah orang beriman adalah kematian. Saya ulang sekali lagi. Nabi kata tuhfatul mu'min al-maut. Nabi kata hadiah orang beriman. Dia kalau kata hadiah ni something yang apa? Kita suka, kita seronok. Hadiah orang beriman adalah kematian. Rupanya apa tuan-tuan? Pasal apa orang beriman ni syok sangat ke mati? Adakah orang dalam dunia ni tak suka mati? Ada. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Allah Ta'ala firmankan, Allah sebut perihal perangai puak-puak Yahudi. Puak-puak Yahudi sekalian, kalau kamu benar cinta pada Allah, kau orang ini orang yang Allah sayang. Dia puak-puak Yahudi ni, dia rasa dalam dunia mereka lah puak-puak yang paling disayang Allah. Tu yang dia rasa dia layak bunuh orang lain selain Yahudi, faham tak? Bagi dia selain Yahudi layak dibunuh pasal dia kesayangan Tuhan. Tu yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Jumu'ah. Kalau betul engkau ini orang beriman, bagus punya orang, sayang pada Allah, bercita-citalah untuk mati.
Allah sebut dalam Quran tu, bercita-citalah engkau untuk mati. Maknanya apa? Popok Yahudi ni takut mati. Oh, jangan sebutlah pasal mati dalam mesyuarat, dalam sembang-sembang harian. Kalau kita meninggal, jangan sebut mati. Mulut tu tengah duk hidup sebut mati pula. Tu perangai Yahudi. Dia tak suka sikit pun kalau duk ulas pasal mati, sebut benda lain, hala ke mati. Jangan. Mulut jangan macam tu sangat. Itu Yahudi punya perangai. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana ada satu orang sahabat datang cerita kat Nabi, "Ya Rasulullah, kami ada satu orang kawan, dia ni bagus ya Rasul. Dia ni bagus, dia ni baik." Macam-macam pujian lah, macam kita lah kat Facebook. Kawan-kawan kan komen terbaik, padu, mantap, bo. Dia punya emoticon, dia ni terbaik, padu, macam-macam. Jadi sahabat Nabi beritahu lah, kata, "Kami ada kawan, dia ni bagus ya Rasulullah." Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tanya pada orang tersebut, "Korang punya kawan tadi tu pernah tak dia menyebut tentang kematian?" Maknanya dalam sembang-sembang dia ada sebut pasal mati tu, ada tak? Ada tak? Kan sembang-sembang kita bahasa hari ni, grup WhatsApp ke apa kan, ada tak disebut terlintas di mulut dia tentang kematian? Macam kita duk sembang-sembang kan, kalau mati habislah tau. Kata kalau inilah Ramadan ni, Allah ni macam mana lah Allah terima ke tak puasa kita ni. Dia sebut mati tu ada lintas di mulut dia tak? Lalu kata sahabat yang puji tadi tu, kami tak pernah dengar lah pula dia sebut-sebut pasal mati. Apa jawab Nabi? Dia belum lagi cukup baik. Dia belum cukup baik lagi. Rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menilai orang tu bagus tak bagus, salah satunya pada ingatan orang tu terhadap kematian. Lagi sering orang tu duk sebut pasal mati, kalaulah ini yang terakhir, inilah isyak kejap lagi yang terakhir, barangkali esok subuh yang terakhir. Jangan kata Ramadan tak akhir, entah esok Ramadan tak akhir. Itulah orang yang paling bagus pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, bagi kita malam ini kita berdoa pada Allah, moga-moga Allah jadikan kita ni di kalangan orang yang dalam hati ni suka nak bertemu Allah. Orang yang suka nak bertemu Allah. Apa kelebihan orang yang suka nak bertemu Allah ini? Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa-siapa yang suka dan cinta untuk bertemu Allah, Allah pun cinta nak bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa-siapa yang benci nak bertemu Allah, walaupun ulama berbincang bertemu Allah tu pada dua maksud. Pertama semayang, kedua mati. Bertemu Allah kan kita jom semayang, alah jangan sempat relax dulu. Macam seolah-olah macam tak suka je nak jumpa Allah Ta'ala ni. Seolah-olah, bukan seolah-olah, macam kau rasa berat sangat je nak semayang awal waktu tu, seolah-olah begitu. Dan yang keduanya adalah mati. Siapa yang benci nak bertemu Allah, Allah juga benci nak bertemu dengan dia. Patutlah kalau duduk bersembang dengan dia, dia memang tak minat tu. Sebut-sebut bab mati ni dia rasa tak maju sebut mati-mati ni semua tu. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nak ambil kesempatan Ramadan Al-Mubarak yang bakal menjelang tiba ini dengan penuh rasa teruja dan rasa semangat kita untuk mempertingkatkan amal ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan yang bakal menjelang tiba ini. Sebab itu tuan-tuan, Ramadan ni adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan. Sebab apa Ramadan ni disebut bulan yang sangat istimewa? Sebab dia adalah bulan yang satu-satunya bulan di mana umat Islam pasti akan ambil tahu bila masuk waktu maghrib. Sungguh tak? Tuan-tuan kalau tanya waktu maghrib bulan selain Ramadan, apa jawapan? Maghrib ini sini kawasan ni pukul apa maghrib? 7:30 lebih kurang. 7:30 ke? Rasanya lah 7:30 tapi macam ni lah. Kalau nak senang, lepas drama semayang. Ukuran dia lepas drama baru semayang.
Drama habis pukul 8, tara nak berita tu, mayang time tu teruk sungguh lah, punya tak ambil tahu. Tapi Ramadan yang bakal menjelang tiba mahupun yang sudah-sudah, tiap kali Ramadan semua orang akan ambil tahu waktu, tambah seminit, tolak seminit, jangan salah gaduh. Yang hari ni maghrib 7 berapa? 7.21. Salah. Dah 7.19. Tengok dia punya diskaun tu, dia tahu. Cuba tanya selain Ramadan maghrib, tak ada. Lagi 5 minit nak isyak baru sembahyang maghrib. Teruk sungguh. Mujur ada Ramadan, baru ambil tahu maghrib pukul berapa. Satu lagi subuh, pasal dia nak tahu last sahur pukul apa kan. Dengar bunyi Tok Bilal, basuh tangan, kurma. Ketuk mic tanda nak azan dah tu. Sebab itu tuan-tuan, Ramadan ni dia ada kemuliaan. Dan Ramadan ni sendiri satu-satunya bulan manusia seolah-olah automatic jadi baik. Tak tahu pasal apa. Tuan-tuan tengoklah radio, TV, biasa rancangan hak mengarut, hak gosip-gosip pun semua jadi baik. Dia baru nak mengutuk orang, Astaghfirullahalazim Ramadan. Astaghfirullahalazim Ramadan. Tak, bulan lain tak jadi pun, Astaghfirullahalazim Muharram. Astaghfirullahalazim Zulhijjah. Tak jadi kan? Dia tak jadi. Dia Ramadan ni dia macam seolah-olah dia macam ustaz tau. Macam kita, ustaz dah tu. Jangan ni Ramadan. Dia jadi dia ada tarbiyah dia yang tersendiri. Macam orang kita lah sebut pasal mati kan. Asal tak pakai tudung, rambut jalur gemilang. Sembang kawan. Mana mak saudara itu kata nampak depan rumah tu. Loh, mak saudara aku meninggal dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tarik, dandan tarik tak yang mati makcik dia, yang insaf engkau. Betul tak? Dia ada mengingat. Ramadan tu macam tu lah, dia ada unsur mengingat. Sebut je dia ada mengingat dia. Unsur tarbiyah di situ. Sebab itu dalam banyak-banyak bulan dalam Islam ataupun 12 bulan Islam, Ramadan adalah satu-satunya bulan yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Tuan-tuan cuba sebut tengok bulan-bulan Islam. Ada 12 ke semuanya? Apa dia bulan-bulan Islam? Cuba sebut tengok bulan Islam apa dia? Bulan Islam apa? Ramadan, Syawal, Ramadan, Syawal, Ramadan. Pusing Ramadan, Syawal, Ramadan. Paling kuat sikit ingat pun Muharram apa sikit. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan, ada orang buat nasyid nak bagi senang hafal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'idah, Zul apa? Zulhijjah. Setengah sempat sebut Zul Arifin, memang jam sungguh. Itu jadi maknanya tuan-tuan, 12 bulan tu kalau tuan-tuan selak Quran daripada surah Fatihah sampai ke hujung surah An-Nas, tuan-tuan akan temui the only bulan yang Allah highlight dalam Quran, Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ramadan saja Allah sebut dalam Quran. Apa maknanya? Itu melambangkan kemuliaan. Dia kalau apa sahaja yang Quran sebut, maknanya benda tu hebat. Dia kalau Quran ni sebut satu benda, maknanya benda tu hebat. Dia hebat. Buah yang disebut dalam Quran, buah apa? Wattini wazzaitun. Buah tin, buah zaitun. Wan nakhil, kurma. Wal a'nab. A'nab, apa a'nab? Bukan ka'nab, a'nab. Apa dia a'nab? Anggur. Itu buah-buah hebat. Pasal apa? Quran sebut. Wa talhim mandud. Apa dia? Pisang, banana.
Itu Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah. Dan pohon-pohon pisang disusun rapi dalam syurga. Allah sebut pisang dalam Quran sebab pisang makanan ahli syurga. Agaknya tu setengah masjid dia buah pisang kot hari Jumaat. Ini tanda-tanda ahli syurga ni. Tapi satu pesanan penaja lah untuk tuan-tuan semua. Kalau satu orang isteri tu dia tengok suami dia bertandan-tandan pisang makan, ya bang, kerap makan pisang banyak ni, sejak dengar malam tu nak apa tu khasiat potasium ke apa? Tak ada. Ini semua makanan syurga. Jadi aku nak jadi ahli syurga, makan pisang banyak-banyak. Kalau makan pisang standar sepokok pun jenis tak semayang, sama pulun pisang tak semayang, sama je. Itu buah-buah dalam Quran. Okey, sekarang buah dalam Quran dah sebut. Musangking di 24 semua tak ada lah. Itu tak ada, Quran tak sebut benda tu. Maknanya dia hebat di dunia lah, akhirat dia ada yang lebih hebat lagi. Manusia paling hebat dalam Quran Allah sebut siapa? Manusia. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kalau dah Ahmad hujung tu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi nabi-nabi lain banyak. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Nabi apa? Tak dengar. Nabi Ilyas. Kau ada? Itu pesanan penaja lah. Nama-nama tu dia kalau dalam Quran hebat lah. Dan bulan dalam Quran, bulan dalam Quran baru sebut tadi. Bulan apa? Ramadan Al-Mubarak. Sebab itu bila kita bertemu dengan Ramadan, kita semua kena ada rasa bertuah, tuan-tuan. Sebab apa? Dalam Ramadan adanya ataupun difardukan satu ibadah, yang ibadah ini tuan-tuan aneka fadilat yang Allah bagi di sebalik ibadah tersebut. Namanya ibadah puasa. Ibadah puasa ni tuan-tuan, dia merupakan ibadah yang umat dulu-dulu pun dah laksanakan. Sebab itu sebahagian ayat dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut apa? Kama kutiba alal lazina min qablikum, sebagaimana yang telah difardukan pada umat-umat sebelum kamu. Maknanya umat dulu-dulu pun puasa tak? Puasa. Tapi tata cara umat dulu punya puasa sama macam kita Ramadan hari ni ke? Ada beza. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, umat dulu puasa ada beberapa perbezaan sikit. Contoh, Nabi Adam alaihi salam dia akan berpuasa dalam sebulan 3 hari. 13, 14, 15, atau juga disebut sebagai ayyamul bid, hari-hari putih. Bulan penuh, isi ketam penuh, 13, 14, 15. Itu tempoh Nabi Adam puasa di setiap bulan, 3 hari setiap bulan. Dalam setahun ada berapa bulan? 12 bulan. 12 kali 3 berapa? 36. Kita standard kebiasaan Ramadan puasa berapa hari? 30 hari. Tambah puasa Syawal. Puasa apa? Puasa 6. 36. Itu. Kalau Nabi Adam 3 hari pada setiap bulan, menjadikan setahun tu 36. Kita 30 hari puasa Ramadan, kurang lebih, ada kadang-kadang itu jadi 29. Tambah puasa 6 jadi 36. Itu. Kalau Nabi Isa alaihi salam dan umatnya dalam setahun ada 50 hari berpuasa. Orang Israel dia berpuasa dalam setahun 40 hari. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda sendiri berpuasa sepanjang hayat Nabi berpuasa sejak dari difardukan puasa Ramadan sampailah Nabi wafat. Berapa kali Nabi berpuasa? Berapa kali tuan-tuan? Kita akan jawab berapa kali selepas daripada kita dengar laluan azan Isyak yang akan dikumandangkan. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Tadi kita sebutkan bahawa ibadah puasa yang dilakukan oleh umat terdahulu juga ada kurang lebih seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sendiri, sejak daripada difardukan puasa Ramadan sehinggalah baginda Nabi wafat, Nabi telah pun berpuasa sebanyak 9 kali, di mana 8 kali sebanyak 29 hari dan sekali sebanyak 30 hari. Walau bagaimanapun, bagi kita hari ini tuan-tuan semua, peluang untuk melaksanakan ibadah puasa dalam bulan Ramadan ni janganlah kita abaikan. Andai kata ini Ramadan kita yang terakhir, laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Kalau ibadah-ibadah lain, contoh haji, umrah, ada kursus. Dia ada kursus, padahal ibadah haji itu yang kalau nak ikutkan ibadah haji ni berapa hari je tuan-tuan? 5 hari lebih kurang. Itu je. Yang duduk sampai 40 hari lebih tu yang muassasah. Lama tu kan. Yang betul-betulnya 5 hari je pun. Yang jenis happy dengan furada, pergi pekeh-pekeh puluh-puluh ribu, ratus ribu tu, dia duduk sekejap, habis berapa hari dia terus balik lah. Sekejap je pun. Tapi ada kursus. Tapi Ramadan ni 29 hari, 30 hari, lagi lama daripada haji. Tak ada kursus lah. Banyak persoalan-persoalan selalu timbul tuan-tuan. Ini bagus kita bangkitkan. Maknanya apa? Kalau tak dibuat peringatan tentang Ramadan macam ni, takut lupa. Walau benda tu tiap-tiap tahun dibuat, tapi setahun sekali pula tuan-tuan. Ada setengah orang kalau tak Ramadan memang tak puasa lah dia. Harap Isnin, Khamis puasa Ashura, puasa Arafah, tak ada. Tak ada. Dia kata saya bukan tak nak puasa, baru nak puasa sunat orang buat kenuri. Pandailah kenuri. Asal kenuri saya puasa, itulah dia. Jadi tuan-tuan, tahun ini ada beberapa pesanan lah daripada saya untuk diri saya dan untuk tuan-tuan semua, para penonton-penonton kita ni jugalah. Iaitu antaranya, pertama sekali, pada Ramadan tahun ini, insya-Allah kita berdoa pada Allah agar dapat kita laksanakan yang sebaik-baiknya, iaitu pertama sekali, hidupkan sahur. Hidupkan amalan bersahur itu secara sekeluarga. Jangan bapak saja turun pergi ke dapur seorang, mak ada seorang kerek-kerek macam tikus, seorang makan ngak-ngak, anak dibiarkan tidur. Tak, riuhkan rumah kita dengan lampu-lampu ke apa, bangun sahur. Kejut semua, bangun sahur. Pasal apa sahur ni penting tuan-tuan? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Nabi kata, bersahurlah kalian semua kerana pada sahur itu adanya berkat. Berkat apa? Kata Imam Nawawi rahimahullah dan ulama-ulama yang lain, maksud sahur itu ada berkat dua makna. Pertama, dia disebut barakah badaniyah, badan, berkat badan. Yang kedua disebut barakah syar'iyah ataupun berkat pada amalan-amalan lah. Saya ulas pertama berkat syar'iyah ni maknanya apa? Waktu sahur itu adalah waktu yang berkat untuk doa, zikir, istighfar, solat sunat. Kan bulan-bulan lain payah nak boleh bangun 4:30, 4:45 pagi, duk sayang mata lagi. Setara nak dapat 2 rakaat sebelum azan subuh pun payah. Ini dah alang-alang bangun panas lauk, masak nasi ya. Biasa panas lauk, panas ni keep warm lah kot. Ke ada orang baru bangun pagi tu, lagi 5 minit nak azan subuh baru tekan cook. Artinya dia sahur pukul 7 nah. Terkejut malaikat lah. Satu Ramadan kau dah buat cari penyakit dah. Ramadan terakhirku sungguh jam. Jadi berkat syar'iyah kata Imam Nawawi tu maknanya apa? Kita memanfaatkan waktu sahur tu. Apa amalan dia saya sebut tadi? Istighfar, zikir, solat sunat. Ini jangan ditinggal. Buatlah tuan-tuan. Sementara nak panas lauk ke, tengah duk microwave ke apa tu, Allahu Akbar. 2 rakaat. 2 rakaat. Dan satu lagi saya tambah, doa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis, ada 2 waktu
hamba-hambaku dia tadah tangan, dia berdoa pada Allah, dia punya doa takkan ditolak. Oh, tu dia tuan-tuan, takkan ditolak. Takkan ditolak ni memang satu jaminan yang besar. Bilakah waktu yang takkan ditolak? Hamba Allah Ta'ala ni musim Covid, ramai job tak ada ni, jobless, tanam anggur, menganggur banyak semua ni, melepek di tiang-tiang masjid, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Susah ramai ni, pening sekarang ni. Macam mana ni nak doa ni makbul ni? 2 waktu jangan tinggal. Pertama sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaufal lailil akhir wa duburas salawatil maktubat. Pertama sekali Nabi kata di tengah-tengah malam. Maknanya selagi tak masuk waktu subuh tu, rebutlah peluang tu tuan-tuan. Tadah tangan, Nabi jamin takkan ditolak doanya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dan yang kedua, doa selepas sembahyang fardu. Saya pelik sungguh orang hak jenis lepas sembahyang fardu bangkit terus balik macam tu ke? Apa sibuk sangat ke apa? Tak sempat nak menadah tangan ke? Kalau tak sempat menadah tangan doa dengan imam pun, tadah sekejap tangan tu. Nabi jamin takkan ditolak doa dia. Siapa ni? Orang yang berdoa 1 tengah malam. Engkau dahlah tengah malam payah nak bangun, dahlah tengah hari pun tidur, tengah malam pun tidur, tengah-tengah kau ni bila nak berdoa? Pertama sekali tengah malam. Ustaz ngantuk lah jam. Okey. Lepas sembahyang boleh dah doa? Lepas sembahyang pun takut selipar orang curi. Elok. Sayang selipar daripada doa. Nah tu. Tapi selipar saya warna merah. Tu je lah pesanan penaja. Jauh mari tuan-tuan daripada Bangi, hilang jam. Jadi nak beritahu tuan-tuan, jangan tinggal ni, jangan tinggal. Waktu sahur tu, apa ingat duk makan apa ni, nasi saja sahur makan dah. Doa, solat sunat, zikir, istighfar. Kemuncak dia saya sebut tadi apa? Doa, jangan tinggal. Itu berkat syar'iyah. Kedua, kata Imam Nawawi, pada waktu sahur tu dia disebut berkat sebab apa? Barakah badaniyah. Dia berkat pada badan. Apa maksud berkat pada badan? Sumu tasihhu, Nabi kata, berpuasalah nescaya kalian akan sihat. Tak adanya Ustaz, makin puasa kencing manis makin meninggi pula kita ni, darah tinggi apa darah apa, badan jadi tak menentu dah ni. Mana kata sihatnya puasa tu? Bukan masalah puasa, masalah engkau. Buka puasa macam balas dendam, betul tak? Dia tengok di TV rancangan masak, rancangan makan-makan, review makan, geram. Dia geram. Dia memang orang puasa ni, dia memang dia lapar, dia tu semacam awal Ramadan nanti tak apa, bila tengah-tengah nanti dia perut dia dah banyak hari dah sering sunyi, tak ada makanan masuk, waktu siang dia jadi lapar. Dia lapar gaban punya tahap, dia tengok lipah macam kurma. Dia kata berlari-lari kurma ni, ada misai lagi, kurma tangkai, bukan kurma bang, tu lipah, tahu tak? Lipah punya lapar. Selipar kuning ada hitam-hitam, dia kata jagung bakar. Settle. Ini tanda kau tak sahur ni, kau lapar semacam agak. Orang laungkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia telan susu anak dulu, geram. Dia tengok tengah hari tadi anak kecil, dia duk nyut. Sedap pula budak ni. Buka puasa susu budak dulu, tuan-tuan. Dia lapar. Jadi macam mana puasa tu nak jadi sihat? Buka puasa macam orang balas dendam. Dengan roti john, mutabak, telur basuh, popiah basah, popiah goreng, tepung pelita, tepung bungkus, segala tepung. Ngeri. Ada setengah bapak tu dia beli juadah tu disusu atas meja. Warning anak. Ni jangan ambil. Mana beratur ni macam ni. Ni tu jangan ambil. Ni air katira ni jangan ambil teh. Nak bayar tu betul. Jangan ambil tu betul. Sat lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumna wa bika amana. Kurma sikit, air sikit. Tuan-tuan, kita ni puasa banyak tahun dah, takkan macam budak-budak lagi. Puasa macam budak ngah. Kalau dulu-dulu ada iftar sebelum Covid, berbaris kan, potong queue macam budak, tak padan bercucu.
berebut ambil makanan macam budak-budak. Tak faham saya. Patutlah mulut masih jahat, suka memfitnah orang, Ramadan tak membekas di jiwa dia, perangai tak berubah. Pelik tuan-tuan. Dia pesan dengan anak, hari ni roti john jangan ambil, ni abah punya. Abah ni semiter roti john panjang ni, takkan semua abah punya. Kau tak tahu abah kerja kuat. Abah ni macam rimau, jarang makan, sekali makan banyak. Anak dia kata, abah kalau tahu awak tu rimau, ambil duduk dalam zoo. Tapi bila dah azan, makan ke semua? Makan ke semua? Tak larat. Berapa tahun dah puasa tuan-tuan, takkan tak reti lagi. Dah kenyang, benda atas meja banyak lagi. Apa dia cakap dengan anak dia? Long, ambil. Membazir amalan syaitan. Pandai pula kau tazkirah dengan budak tu. Tadi bukan ke warning, jangan duk ambil, jangan. La haula wala quwata illa billah tuan-tuan. Itu. Jadi yang kata berkat badaniah tu maksudnya apa? Orang yang berpuasa dia akan sihat. Salah satu jalan nak jadi sihat dalam Ramadan, sahur. Orang pakar-pakar kesihatan, pemakanan diet cakap, dalam sehari makan paling penting makan bila? Makan bila? Makan gaji. Serius lah, come on lah, orang tanya ni. Makan paling penting dalam sehari makan bila? Makan di waktu pagi. Kalau selain Ramadan, sarapan, breakfast. Orang Bukit Sentosa panggil breakfast kan? Tak payah mengada-ngada sangat. Kalau Ramadan dipanggil sahur, makan pagi. Orang pakar kesihatan kata, siapa yang suka mengamalkan makan pagi, dia sihat. Dan orang tak suka ambil makan pagi, ni pesan anak-anak ni, jenis tak suka sahur, sayang mata, sayang bantal, selimut lagi, Allah sayang nak bangun awak. Jenis tak suka bangun, monyok termenung depan sinki kat setengah jam. Kejut dia bangun sahur. Pasal apa? Orang yang tak suka makan pagi akan mudah mendapat 3 risiko. Pertama, gemuk. Kedua, kencing manis. Ketiga, sakit jantung. Ya kayuh basikal panjat gunung bagai semua, sarapan tidak. Kadang kita tanya dia, abang tak sarapan ke? Tak ni, gemuk. Mana dalil kau dapat? Makan pagi gemuk. Tak makan pagilah boleh obesity, berat berlebihan. Sebab itu Islam punya sistem cantik. Jangan lupa sahur tuan-tuan ya. Bangun sahur tu jangan duk tinggal amalan dia. Kalau ustaz, saya ni jenis pagi-pagi ni mulut tak boleh nak masuk Dia kalau masuk pun macam nak keluar balik. Pagi-pagi kan dia macam tak ready badan, nak tiba pukul 5 pagi nak kena masuk nasi lah, ikan masin ke apa. Siapa suruh makan ikan masin? Apakah juadah menu paling simple Nabi cadang untuk sahur? Makan apa? 2 hidangan. At least dah tak ada apa dah, korek aku mana dalam periuk apa, tak ada apa lah pagi kita ni. Dalam satu Ramadan biasanya buat meriah-meriah sikit, tak ada apa pagi ni. Nabi pesan, ni'mas sahur. Kata Nabi SAW dalam hadis, ni'mas sahurul mu'min at-tamru. Nabi kata sebagus-bagus juadah orang bersahur, orang beriman yang bersahur adalah makan tamar. Tamar tu kurma lah ustaz? Ya, tapi kurma jenis tamar. Beza ke ustaz? Sahur tamar, habis buka puasa kurma apa pula? Maryami ke? Sepawi ke? Ajwa ke? Kalau buka puasa dengan rutab. Rutab tu kurma basah, tamar kurma kering. Ada basah kering. Tak tahulah pula kami selagi tak habis kotak tu hatu. Yusuf Tayo, keenakan kurma dari Timur Tengah. Yusuf Tayo. Baru ni orang tanya, apa tanda-tanda Ramadan akan tiba? Iklan Yusuf. Tak kisah tuan-tuan apa jenis kurma, Yusuf Tayo ke, Yusuf Qadawi ke, Yusuf Haslam ke, mari kurma apa pun makan. Yang sahur kurma kering. Dia kering, dia tak berapa lembek sangat, dia macam keras-keras sikit.
Tapi kalau rutab, kurma hak orang buat biasa tahnik budak tu. Tahnik budak mana orang bagi kurma keras? Tahnik budak kan kurma lembek-lembek sikit tu. Yang tu, itu untuk berbuka. Kalau kalau sahur, kurma kering. Ustaz, sekarang ni saya rumah saya apa kering pun tak ada. Kurma kering tak ada, memang kering rumah saya. Pasal poket saya pun kering. Musim Covid ni kering Ustaz, tak ada kering apa. Kalau dah tak ada apa sangat nak dimakannya, Nabi SAW menyebutkan, fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in. Habis awak tak ada apa sangat, kurma pun tak ada, kurma tangkai, kurma apa, kurma hak masjid bagi ke, Pro 2 bagi ke, habis tak ada semua. Minumlah segelas air di waktu sahur. Apa point? Punyalah Nabi nak suruh awak bangun sahur, walaupun secawan segelas air cukup. No? Tapi saya ingat orang warga Pro 2 ahli Korea sekeliling ni tak adanya segelas air. Tuan-tuan ni suplemen B kompleks, vitamin C, macam-macam ni semua dah standby dah ni. Saya pernah pergi ziarah rumah satu orang kawan, sahur dia gulai ketam. Dia sepit bibir. Punyalah mewahnya, semangatnya tu. Dia orang kalau sahur ni, dia punya ketahanan perut tu dia lama sikit. Banding orang tak sahur ni, dia perut tu dia jadi cepat nak lapar. Dia bila lapar ni dia kira nak marah. Sebab itu 3 jenis orang tak boleh ajak bincang. 3 jenis orang ni tuan-tuan tak payahlah nak bincang dengan dia. Pertama, orang sedang mabuk bercinta. Orang bercinta ni tak payah bincang dengan dia lah. Kalau dia nak jantan tu juga dia nak. Mak kata tu tak payahlah, mak istiqarah 3-4 kali dah tak nampak lah. Dia nak juga. Yang keduanya, orang tengah mengantuk. Orang mengantuk ni tuan-tuan tak usahlah nak meeting mesyuarat bagai, tak payah. Dia akan setuju dengan semua keputusan. Yalah. Macam ceramah saya ni pun sama lah ni, kan boleh lama sangat. Mata start jadi merah. Pasal orang mata merah ni ada 3 tanda. Tu dia berapa banyak tanda malam ni. Orang mata merah ni ada 3 sebab. Pertama, belah hantu raya. Kedua, minum ketum. Ketiga, mengantuk. Saya ingat banyak hak merah ni mungkin mengantuk dah kot. Itu andai Ramadan takhir ke ceramah takhir ni. Itu. Jadi jangan itu yang kedua. Apa tadi, orang yang tak boleh ajak bincang, orang mengantuk. Dan yang ketiganya, orang sedang lapar. Orang tengah lapar ni, tuan-tuan tak biar nak buat lebih kurang dengan dia. Dia silat hari bulan dengan kita, dia terekam sekejap lagi. Dia lapar. Dia lapar sekejap lagi. Anak cari pasal darjah 1 budak tu masuk sekolah, baru belilah pembaris pen semua, mujur beli kedai RM2 iko tu. Dia bawa pergi sekolah, dia kekah habis semua pensel pembaris semua. Aku makan kau nanti. Tengok bapak tu, dia lapar. Dengan anak tu pun dia nak telan. Dah tadi sahur bukan makan nasi, beras yang tinggal. Tak ada nak masak, tak jadi keep warm. Tuan-tuan, sebab itu sahur penting. Suruh kejut ahli keluarga bangun dan bersahurlah, padanya barakah. 1. Yang kedua, masuk saja Ramadan tahun ini, manalah tahun ini yang terakhir, manfaatkanlah yang kedua ini. Apakah yang kedua ini tuan-tuan? Yang keduanya ialah memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika hampir nak berbuka. Sebab apa saya kata dekat-dekat nak buka puasa tu kena banyak doa. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, inna lis-shaim inda fitrihi da'watan la turaddu. Dengar ni. Nabi kata, bagi orang yang berpuasa, ketika dia nak berbuka, nak iftar, nak buka puasa, doanya tidak ditolak oleh Allah. La turaddu, tak ditolak oleh Allah. Mintalah tuan-tuan, apa nak minta pun. Minta dapat job, dapat apa ni tuan-tuan, masuk tender, minta luluh apa projek ke apa, minta anak cerdik cemerlang, belajar bagus, anak soleh, dengar cakap semua, suami taat setia. Duduk setia alam dah, tapi suami tak apa setia pula. Itu. Amin. Doa isteri semua soleha baik-baik. Doa. Bila doa ni ketika hampir nak berbuka.
at least dalam 5 ke 10 minit. Baik tu guru saya dulu ajar, antara dua amalan ketika nak berbuka, jangan lupa. Pertama, tenung makanan. Tenung juadah hadapan mata kita tu. Kita kan tuan-tuan tadi beli apa? Nasi dagang, nasi kerabu, ayam golek, kambing baring, letak depan. 5 ke 10 minit tuan-tuan tengok juadah tu. Pasal apa? Mendatangkan syukur. Ya Allah, aku daripada pagi tadi lapar pun lah dapat makan. Ada orang negara berperang, bergolak, orang susah dalam negara bergolak, Covid pula mari, tak boleh kerja, pendapatan hilang semua. Tak tahulah makannya bila. Aku ni syukur. Tapi dengan syarat lah, paling-paling 5 ke 10 minit nak berbuka baru tenung. Kalau tenung juadah tu daripada pukul 5, dibimbangi akan ada juadah yang hilang. Orang rumah kata, bang tadi ada murtabak kan ni? Di mana murtabak tadi? Awak sorok ke apa? Tak ada pula. Padahal bawang kat sini. Hak laki tu pun teruk kan, teruk sungguh. Jadi dia tenung tu ambil berkat apa? Berkat syukur tu kan. Yang kedua, amalan kedua, doa. Baik tu saya cadang tuan-tuan, ni tahun ni tolonglah berubah, tolong lagi 5 minit 10 minit nak azan maghrib atau masuknya waktu maghrib, tak payahlah duk gaduh cari pinggan periuk belanga, nak cari air basuh tangan lah, nak susu nak. Janganlah. Kadang tu orang dah azan dah duk goreng lagi. Ni tuan-tuan pakat anak isteri keluarga, meh duduk Zat. Duduk. Cukup. Dak, mana yang sempat sudahlah. Takkan nak pulun semua. Macamlah esok tak puasa dah. Mai duduk jap. Ni 5 minit sebelum azan ni. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahlah mengetuai doa. Anak yang mungkin tak faham, ayah belum azan, doa apa? Ini doa orang nak buka puasa, Allah tak tolak punya. Hari kita doa lah, minta seminta-mintanya tuan-tuan. Nabi jamin doa tuan-tuan tak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan melalut panjang kan. Banyak pula dia minta tu. Macam dulu ada satu masjid ni, cerita lama tuan-tuan. Ni saya cerita ni habis sini lah. Habis sini apa masuk kamera habis ni. Banyak pula tu, dah macam TV lah ni. Ada satu masjid tu, dia panggil kita ceramah, kuliah lepas maghrib nak ke isyak tu, tengah-tengah tu. Jadi dia kata, ustaz marilah awal, boleh buka puasa. Kambing, ustaz bunyi kambing. Dia jadi laju sikit, speeding, laju sampai awal. Kita pun duduk, yang pengurusi masjid ke surau macam tu lah. Dia pun orang azan dah, Allahu Akbar. Dia pun doa. Lama. Saya duduk tunggu, jemaah semua duduk tunggu bila nak keluar Allahumma lakas sumna tu. Lama dia pun doa. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu, doa arwah tahlil semua keluar. Dalam hati saya, kan ada juga yang arwah sekejap gini. Jangan lama sangat. Dia bila jemaah lama sangat, dia awal-awal doa tu dia khusyuk lagi lah, ngaku sekalipun tadah tinggi. Mengamin. Amin. Dia jadi macam tu lama. Itu dalam hati saya, kalau tahu nak jadi macam ni, baik suruh kita jadi baca doa. Hak paling pendek kita ambil. Itu yang syok maghrib sekejap lagi, dia kata, ustaz minta tolong ustaz jadi imam boleh? Memang dalam hati nak sangat. Paling pendek punya kita baca qul huwallah enak tu enak, settle. Jemaah belakang terbaik padu. Ini imam kasih masuk dalam grup WhatsApp kita. Jadi geng, qul huwallah enak tu enak. Jangan memperberat-beratkanlah, jangan mempersulitlah. Kasih jemaah syok. Jangan buat berat-berat tuan-tuan. Tuan-tuan dia buat berat-berat dah. Jemaah tu pun kata, kalau macam ni baik aku semayang surah Petronas lagi bagus. Jangan macam tu. Ini maknanya doa sebelum berbuka tu jangan tinggal tuan-tuan. Buat, ni pesan saya lah, tuan-tuan buat, saya tumpang pahala. Tu yang kedua. Yang ketiga, Ramadan tahun ni tolong tuan-tuan, saya tak sebutlah tadarusnya Quran tu, tuan-tuan pun sedia maklum dah. Kalau tak Ramadan pun tuan-tuan ni memang jenis baca Quran pun saya tahu. Biasa sebelum tidur malam-malam pas isyak apa baca surah
Al-Mulk kan, kadang-kadang setengah orang Al-Mulk. Pagi-pagi, bangun pagi-pagi, pas subuh baca WhatsApp. La ilaha illallah, WhatsApp dulu. Bila nak tobat ni? Come on brother, come on. Ramadan tahun berapa dah ni? WhatsApp lagi pula tu. Biru mata pagi-pagi duk gosok tengok WhatsApp. WhatsApp pula grup banyak. Tak habis-habis meninggal. Innalillahi innalillahi meninggal ya, telah pulang rahmatullah, pagi-pagi meninggal dah. Jadi amalan yang ketiga yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, jangan tinggal solat sunat tarawih. Baik, solat sunat tarawih pada tahun ni barangkali mungkin ada sedikit kelainan sikit lah dengan SOP yang kita akan patuhi ini semua. Walau bagaimanapun tahun sudah kita punya kerinduan tu membuak-buak dah. Ramai ni imam interim ni semua. Tapi bagus Ustaz, disebabkan tahun lepas je pakat jadi imam interim, habis Ramadan masjid kembali dibuka pada public semua, ramai datang, semua muka confident. Sebelum azan dia duduk saf pertama, dulu takut belakang tiang tu, nyorok celah pintu tandas tu. Ni celah satgi orang tolak jadi imam, jam aku dah lah geng enak atau enak, jangan. Tapi sejak dah di kursus 3 bulan, dah macam PLKN lah, 3 bulan mujur tak ada uniform dia keluar tu imam, dia jadi confident. Kadang siap oper dengan imam rawatib nak saya imam ke? Punya pasal apa? Dia alang-alang pakai jubah ada harum out sikit. Dia kata, rugi ya pakai jubah tak jadi imam. Imam pula pakai kurta. Apa ni? Kurta belakang, jubah depan. Dia macam tu. Dia aku ada standard kot, takkan aku mana ni jubah kot. Di depan lah. Jadi tahun ni tuan-tuan, dah kembali bukan back to school, back to masjid. Bila dah mai ke masjid pula, kita imarahkan tarawih kita. Kalau yang berpeluang semayang di masjid, di surau, silakan, mantapkan ibadah kita. Tapi kalau tak berpeluang, semayang di rumah pun jangan tinggal. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, kalau semayang tarawih ni di masjid ke di rumah lagi afdal? Masjid ke di rumah lagi afdal? Dia kalau nak diikutkan tuan-tuan, kalau berpeluang masjid surau tu lagi bagus, pasal langkah perjalanan kita mari itu lagi bagus. Tapi kalau mungkin ada setengah tempat apa nama tak ada senarai ke apa, dia pun dah penuh ke apa, kuota dah penuh ke apa, lalah kena semayang di rumah. Ulama pesan tarawih ini afdalnya masjid ke rumah ke mesti jemaah. Itu ni panjang perbahasan dia. Imam Syafi'i ada bagi pandangan dia, dan ulama-ulama lain panjang. Kesimpulan bawah dia, kita kan macam tu, buka website mana-mana mufti pun, mana kesimpulan, mana kami menyimpulkan. Itu nak ambil tu. Itu dia. Masjid ke, rumah ke, surau RNR ke, kan? Jangan tinggal secara berjamaah. Buat secara berjamaah dengan anak-anak lah, dengan isteri-isteri lah, isteri lah. Buat saja, buat tuan-tuan. Yang penting dalam jemaah. Ustaz, kalau buat di rumah kami tak adalah fadlan minallahi wa ni'ma wa maghfiratan wa rahmah subhana makil ma'bud. Tak adalah pula Ustaz. Tak apa, itu selingan saja. Nak tambah-tambah pahala selawat-selawat. Yang penting semayangnya itu 8 ke 20 ke atas kemampuan masing-masing. Dan kalau semayang di rumah pula, akak-akak tahun ni, kalau abang semayang di rumah, dia jadi imam, jangan duk komplain. Ada setengah suami dia, walaupun isteri sendiri, tapi itu pengkritik tetap pun. Kalah Datuk Awi tu. Dia punya komplain dahsyat tu. Suami pula kalau dah tahu isteri dia kuat komplain, baca kuliah tak jumpa ujung. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum kat setengah jam. Bini belakang, lakum dinukum waliyadin. Habis semayang, bini dia cuik, abang nah telekung, awak belakang, saya depan.
ini punya imam. Janganlah macam tu, don't underestimate lah. Akak patut bertuah tau, abang-abang sudi jadi imam. Suamiku imamku. Daripada suami yang bis saja kat setengah jam. Sungguh tuan-tuan, saya pernah jumpa ada orang, ya Allah tak tahu lah bila nak semayang. Bismillah. Walab jenis CD lekat. Walab tak boleh pi. Jadi akak dapat suami jenis CD lancar, siaran tak tergendala ni, syukur. Dapat suami imam style loading pula, macam tu lekat-lekat jenuh lah, ya Allah. Jadi imarahkan rumah ke masjid ke, hidupkan saja, sebab kita tak tahu, mungkin inilah Ramadan kita yang terakhir. Wallahu alam. Terima kasih banyak atas kesudian pihak masjid menjemput saya pada kali ini, dan juga pada tuan-tuan semua yang sudi mendengar dan sudi untuk mengambil beberapa iktibar yang bakal diamalkan dan disampaikan dan disebarkan. Insya-Allah, moga-moga kita doakan Allah Taala berikan kita kesihatan tubuh badan, kekuatan jiwa dan kemantapan iman di sepanjang Ramadan yang bakal kita tempuhi beberapa hari sahaja lagi, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin wal mumtazin fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa kedua ibu ayah kami. Ya Allah, kurniakan kami kekuatan. Ya Allah, kurniakanlah kami kesabaran ketika kami sedang melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan nanti. Ya Allah, panjangkan umur kami. Ya Allah, lanjutkan usia kami. Ya Allah, dan berikanlah kesungguhan dalam hati kami untuk menghidupkan semua ibadah di dalam Ramadan ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya zal jalali wal ikram, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.